Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar atau melihat beberapa tips dan trik yang terdapat di dalam Telegram. Okey, jom ikut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana untuk kita membuat kuis melalui bot yang ada di dalam Telegram, dan kita akan masukkan ataupun kita sharekan dalam kita punya grup Telegram ataupun luar daripada Telegram pada murid-murid kita ataupun yang lain-lainnya. Okey, jom kita mula. Okey, mula-mula sekali kita typekan sini quiz bot. Okey, yang sini ni quiz bot. Okay, saya nak tunjukkan. Okey, mula-mula kita typekan kat sini quizboard tadi. Kita dah masuk quizboard. So, kita just tekan start sahaja. Kalau dekat dalam handphone, dia akan keluar perkataan start ni, dan kita just klik je. Ada perkataan warna biru, kita tekan je start. Kalau dekat dalam laptop ni kita tak berapa nampak sangat, dan kita kena type start. ok, bila kita tekan start, dia akan keluar macam ni. Sama ada kita nak create new quiz ataupun saya pernah buat quiz sebelum ni. So kita boleh view. Ni ada dalam berapa quiz, ada dalam 5 quiz yang pernah saya buat. Dalam satu soalan hanya 2, sini 2 questions, 1 questions. ok, kalau kita nak ubah ataupun edit, kalau kita nak tambah daripada soalan yang kita pernah buat pun boleh. ok, kita just view. Untuk quiz yang pertama ni, view. Kita boleh edit quiz. Edit macam-macam edit lah. Kita nak edit dia punya questions, kita nak edit dia punya title. Title ni macam salah eja kan, kita boleh edit title. Kita boleh edit description. ok, mungkin tajuk dia mathematics, description dia kita nak ubah menjadikan numbers, count on ataupun count back ataupun fraction dan sebagainya. Itu dia punya description. Edit timer setting. ok, edit timer setting ni kat sini paling maksimum ialah 5 minit, paling minimum ialah 10 second. ok, kita boleh edit untuk satu soalan. Murid kita akan jawab mengikut setting time yang kita telah tetapkan. ok, untuk soalan matematik mungkin mengambil masa yang lama. Kalau soalan ni bentuk fakta seperti sains, bahasa Melayu dan sebagainya, mungkin ambil masa yang lebih cepat daripada matematik. Matematik memerlukan pengiraan kan, so dia ambil masa dalam 2 minit ataupun 3 minit ke atas lah. Kalau yang berbentuk soalan dan fakta, murid mungkin hafal ataupun faham, kita boleh uji kefahamannya. Mungkin mengambil masa dalam paling maksimum pun mungkin 1 minit. 1 minit pun lama, dalam 30 second ke dan sebagainya. ok, kalau kita nak edit shuffle setting, dia ada 4 options kat sini. Kita nak shuffle all, kita nak shuffle questions dengan dia punya answer. Kalau tak nak shuffle langsung, kalau kita nak shuffle hanya questions saja, yang ni shuffle only answers. ok, kalau tak nak semua, kita ni semua tekan edit. Tak nak, kalau tak nak edit, kita just tekan back. Kita boleh edit lah yang kita punya soalan yang kita pernah buat. Kita boleh view, kita edit dia punya title, semua yang ada tadi kita boleh edit. Nak tambah ataupun nak kurangkan soalan, mungkin terlalu banyak 10 soalan, kita nak kurangkan menjadi 5. Ataupun setting time nya ni kat sini 2 minit, 15 second, 2 minit, 3 minit, 4 minit. ok, paling maksimum ialah 5 minit. ok, kalau tak nak, ok, saya tunjukkan macam mana kita nak create new quizzes. ok, mula-mula tadi kita dah tekan start. Kita boleh pilih language, kita nak tukar bahasa Melayu ke, sebab mungkin soalan bahasa Melayu kan, arahan semua kita nak bahasa Melayu. Kalau nak soalan dalam bahasa Arab pun kita tukarkan bahasa Arab. Jadi tulisan kita kan adalah bahasa Arab juga.
Kalau nak al-lughatul arabiyah, okey, nak English, nak bahasa Indonesia, okey, nak bahasa Melayu, okey, dan sebagainya, kita boleh ubah kat sini. Okey, kalau nak gunakan bahasa Inggeris, mungkin sekarang saya nak gunakan untuk matematik dalam bahasa Inggeris, suka saya gunakan English. Kalau matematik dalam bahasa Melayu, tukarkan bahasa Melayu. Kalau nak menggunakan nak membuat soalan dalam bahasa Melayu, kita tukarkan bahasa Melayu. Arahan bahasa Melayu, soalan bahasa Melayu dan jawapan bahasa Melayu. So kat sini kita boleh ubah dia punya setting language. Okey. Okey, kita create new quizzes, create new quiz. Okey, sekarang kita dah tekan create new quiz. Let's create a new quiz. First, send me the title of your quiz. Example, aptitude. Okey, kita quiz ni terpulang. Kita nak buat tajuk, kita nak buat dengan kelas, dengan tarikh pun boleh. Okey. Kalau nak buat quiz ni, kita guna handphone pun boleh. Tak semestinya menggunakan desktop. Kalau desktop, kita nak pergi ke line yang kedua, dia macam susah sikit kan. Kalau gunakan handphone lebih mudah. Kita nak buat second line, third line, kita mungkin nak tulis tajuk mathematics dan year 3. Lepas tu untuk yang ke third line, mungkin nak tulis tarikh, tulis tarikh hari yang kita nak buat PDPR tu. Dia macam payah sikit kalau untuk menggunakan desktop. Kalau menggunakan handphone lebih mesra lah. Okey, saya tunjukkan macam mana. Kalau ni dia keluar kat sini. Okey, saya akan typekan dekat handphone. Okey, dah keluar kat sini. Ni apa yang saya type kat handphone, dia lebih mudah lah. Dia dapatlah 3 line. Okey, kita boleh tekan edit kat handphone pun boleh, dekat laptop pun boleh. Kita klik sahaja dekat kita punya ni tadi, sebab kita lupa nak letak tarikh hari kita nak buat PDPR. Kita tekan edit. So kita tekan edit, kita just pergi ke next line. Kita tulislah tarikh yang kita nak buat PDPR. Sudah kita dapat ni, kita tak perlu nak type kali kedua. Kita dah edit kita dah edit dia punya tarikh. Okey, kalau kita nak buat description pun boleh, kita nak buat pun boleh. Kalau kita nak buat, kita just tekan skip. Okey, ada dua cara untuk kita buat soalan, sama ada kita nak type ataupun kita nak menggunakan gambar. Okey, dekat sini dia tulis sama ada kita menggunakan with text or media that will be shown before this question. Okey, kalau kita tak nak menggunakan gambar, kita just create question. Okey, kita ask question. Okey, saya tunjukkan menggunakan handphone. Kita dah create new question tadi. Kita just type dia punya full question. Lepas tu kita just add dia punya answer 1/2. Kita nak letak berapa banyak answer pun boleh. Sekurang-kurangnya 9 1/2, 2/3. Okey, lepas tu kita jangan lupa klik dia punya jawapan dia lah. Lepas tu kita tak nak orang yang jawab kita punya soalan ni yang tak ada nama. Semuanya nak kita nak ada nama. So kita enablekan anonymous voting ni. Okay, kita boleh letak add explanation. Kalau tak nak pun tak apa. Okay, saya letak sikit table of 2 sebab dia nak simplify 2/4 ni. Okay, kalau dah siap semua, kita just tekan create. So kita dah siap soalan yang pertama. Okay, untuk soalan yang kedua ni, kita boleh add gambar. Kita just klik pin ni. Kita boleh play gambar lah. Okay, gambar ni kita boleh dapatkan melalui kita punya Google search.
Kita download, masukkan handphone ataupun masukkan ke dalam kita punya laptop, kita masukkan gambar. Ni sebab PNG dia gambar dia jadi kelam sikit. Kalau kita nak format JPEG pun boleh. Kita dah masukkan gambar, so kita create questions, create a question. So lepas tu kita klik je dia punya jawapan. Lepas tu kita disablekan ni voting ni. Kita letak explanation untuk kita punya soalan tadi. Kalau dah siap untuk soalan yang kedua kita just tekan create. Siap dua soalan kita. Satu menggunakan teks, kita just typing. Satu lagi menggunakan gambar. Kita boleh buat seberapa banyak soalan yang kita nak. Kita boleh nak add kemudian, atau kita nak buang ke pun boleh. Kita kalau nak tambah lagi pun, apa saja yang berkenaan kita punya tajuk tadi. Contoh kita buat tajuk fraction, kita buatlah fraction. Jangan kita buat tajuk fraction, kita buat soalan multiplication. Dia macam berbeza lah kan. So kalau fraction, jawapannya fraction. Kalau kita nak, kita just undo kita punya soalan tadi. Undo. Kalau kita dah siap, kita just klik ni done. Dah siap semua soalan tu. Kita just tekan done. Kita pilih timing dia, sebab soalan tu ada soalan matematik. So kita pilihlah dalam 2 minutes. Kita pilih pula untuk shuffle atau tak shuffle. Kita shuffle only answer. Kalau kita tekan start this quiz ni, dia hanya start this quiz ni dekat dalam quiz board. So kita kena tekan start quiz in group. So kita tekan start quiz in group. Kita pilih group yang kita nak launch kita punya quiz. Kita just tekan start. So kita tekan start. Kita tekan start quiz in a group. Kita boleh juga share quiz ni terus direct ke test. Dia akan keluar ke kita punya group. Dia akan masuk dekat group kita. So kita kena launch dan kita kena start this quiz. Bila dia akan mula, semua orang akan jawab, dan akan jawab soalan yang dua soalan yang kita create tadi. Bila kita stop dan kita nampak result kat sini. Kita nampak result kat sini yang jawab soalan
untuk soalan kan mungkin kalau ada 4 soalan, soalan yang pertama tadi, jawapan yang pertama dia ada berapa orang jawab. Okay, lepas tu kita boleh tengok result lah. Tengok 4 question answer. Okay, kalau semua soalan tu dah terjawab, dia akan keluar result macam ni lah. Okay, 4 jawapan, 4 betul untuk nama yang pertama, dan yang kedua 3 jawapan saja yang betul, yang ketiga 2 jawapan saja yang betul. Okay, macam tu lah, dan seterusnya. Lepas tu kita boleh terus share quiz tu melalui link ni lah, tapi melalui Telegram juga. Kita boleh share quiz ni kat mana-mana saja, tapi murid ataupun partisipan yang masuk menjawab quiz ni mesti ada Telegram. Okay, kalau melainkan kalau dia menggunakan Telegram web, dia boleh jawab melalui desktop menggunakan Telegram web, tapi mesti ada juga masuk menggunakan number phone untuk verify dia punya account. Okay, kalau satu saja ready, maknanya kita kena tekan stop. Okay, maknanya tak ada siapa yang ready. So sebelum kita nak bagi quiz kepada murid kita, pastikan mereka semua berada dekat dalam platform kita punya Telegram ni. Kita cakap lah, okay, kita boleh schedulekan. Contoh macam ni, kita share quiz tadi. Okay, share quiz. Okay, ni kita punya quiz tadi, dia ada external link ni kan, kita copy saja, copy. Lepas tu kita schedulekan. Contoh kita schedulekan kat sini. Okay, kita schedulekan dia, kita paste. Lepas tu nampak tak ada tanda arrow tu warna purple, yang kita tekan hold lama-lama, dia akan keluar schedule message. Okay, kita boleh pilih nak schedulekan tomorrow ke, next week ke. Okay, as long as kita punya future lah, tak boleh lah back lah. Lepas tu kita boleh schedulekan. Kalau contohnya hari ni kita nak schedulekan tu yang kita beritahu kat murid kita. Kalau contoh kita mulakan untuk hari Isnin, Julai 27, dan start on what time. Okay, kalau 8 o'clock, kita just tekan 8 kat sini, 8:30 ke. Okay, so dia akan keluar, dia akan schedulekan send on Julai 27 at 8:30. Kalau kita nak start, kalau kita punya kelas ni, mungkin ini untuk refresh dia orang punya pengetahuan sedia ada kan. Okay, so kita boleh mulakan dengan quiz lah sebelum kita mulakan mata pelajaran kita. Okay, kita nak start pukul 12 ke 12 tengah hari, kita schedulekan lah pukul 12 tengah hari. Okay, ni sistem 24 jam. So selepas pukul 12 dia akan jadi pukul 13. Okay, dan kita send lah. Ni dia akan schedule message, dia akan keluar dekat schedule message kita punya Telegram. Dan dalam group test kita nampak ada tanda macam ni. Okay, ada tanda yang macam ni. Tanda ni macam date. Ini maknanya kita dah schedulekan message kita lah. Okay, apa-apa saja yang kita nak schedule, even kalau kita nak schedulekan message kita, even walau apa saja kita nak schedulekan. Contoh kita nak schedulekan gambar. Okay, kita boleh schedulekan. Okay, gambar tu boleh schedulekan dalam sekarang pukul 4.31. So akan schedulekan hari ini 4.32. Dia akan schedulekan untuk hari ini punya tarikh. Dia akan keluar dekat kita punya newsfeed ni pada jam 4.32. Selain daripada tu, sebelum kita nak hantar gambar, kita boleh tengok dulu gambar-gambar ni sebelum kita nak send kan. Kita boleh tengok.
Sebab kadang kita tak nampak kan macam mana dia punya gambar-gambar ni. Kita boleh tengok dulu sebelum kita hantar. Kita boleh tengok dulu macam mana dia punya GIF tu bergerak. Kita boleh tengok, kita boleh hold dan kita tekan tengok view pack, kita boleh add to favorites, kita boleh schedule kan. Lepas tu kita boleh send stiker. Kalau kita dah ok, kita send. Gambar yang kita dah schedule tadi dia dah keluar kat sini pada jam 4.32 petang. 4.32. Dia akan keluar ni. So gambar yang ni dah keluar. Kalau kita nak clear history pula, kita boleh off kan. Kalau kita nak clear history, kita boleh editkan dalam 24 hours dan kita boleh editkan dan within 7 days. Kita boleh enablekan auto delete, maknanya automatic auto delete dalam masa 24 jam ataupun 7 hari. Dia akan clear lah, automatic clear kita punya history. Kalau tak pun kita akan buat clear history ni secara manual. Itu saja untuk quiz put. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.